Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah yang sejak azali Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun dalam kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Besar Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf melepas tanpa hadir urusan pindah rumah, menyewa ni macam tu lah. Baik, surat 53 Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, hasil karya Tuan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan bumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. So, yang Jawi itu surat 43 Baik. Maka apabila ihram imam, takbiratul ihram imam akan sembahyang fardu, maka jangan kau sembahyang melainkan mengikut akan dia. Kenalah ikut imam. Macam mana cara ikut? Ada dalam kitab-kitab fikih lah. Yang paling afdal, imam selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar atau bergerak. Kalau awal daripada imam satu rukun sah, masih sah. Dua rukun dah tak sah. Kalau tertinggal pula daripada imam tiga rukun panjang, tak boleh. Rukun panjang, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Contoh rukun panjang iaitu berdiri, sujud. Kalau rukuk, rukun pendek. I'tidal rukuk panjang. I'tidal rukun pendek. Duduk antara dua sujud, rukun pendek. Tentang masalah satu orang imam dan seorang makmum, apabila imam sudah selesai baca Fatihah dan surah, kemudian imam pun rukuk, makmum belum habis baca Fatihah. Fatihah yang pertengahan. Jadi imam pun i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Tadi makmumnya tertinggal satu rukun panjang, iaitu rukuk. Jadi imamnya pun i'tidal. Dia macam ni lah, nampak. Imamnya dah habis baca Fatihah dan surah, imam pun rukuk, Allahu Akbar. Makmumnya belum habis baca Fatihah. Kemudian imamnya i'tidal, ini dah tertinggal satu rukun panjang. Kemudian imamnya i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. I'tidal rukun pendek, tak dikira. Kemudian imamnya sujud, Allahu Akbar.
Itu rukun panjang yang kedua, makmum tertinggal. Kemudian dia tak habis lagi baca Fatihah ni. Imam duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, rukun pendek. Imam sujud yang kedua, Allahu Akbar, iaitu rukun yang ketiga. Kalau imam dah bergerak ke rukun yang ketiga ni, makmum tadi tak habis lagi baca Fatihah dan tak rukuk, maka batallah sembahyang makmum. Jadi andai kata tak habis juga Fatihah, imam dah duduk antara dua sujud ni, makmum ni ada dua cara untuk tidak batal sembahyang. Pertama, dia niat mufarakah, keluar daripada sembahyang berjemaah. Dalam hati, ya Allah, aku mufarakah, iaitu keluar daripada sembahyang berjemaah, bukan keluar sembahyang berjemaah. Ataupun yang kedua, makmum ni tunggu imamnya pada rakaat yang seterusnya. Tunggu imam ke ikut sama, lupa pula. Nanti saya mau balik. Kalau dia nak kekal dalam berjemaah, dia kena satu mufarakah, yang kedua tunggu imam untuk rakaat seterusnya. Kemudian nanti akhir imam beri salam, dia kena tambah satu rakaat. Satu lagi mufarakah. Dua cara. Tak boleh tinggal 3 rukun panjang. Itu jarang-jaranglah berlaku. Biasanya yang berlaku, makmumnya serentak dengan imam. Itu je lah. Ataupun imamnya belum habis baca, makmum dah itu yang banyak berlaku. Kan lambat sangat imam baca, contoh kan. Baik. Maka apabila ihram imam akan sembahyang fardu takbiratul ihram, maka jangan kau sembahyang melainkan mengikut akan dia, ikut imam. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam. Ini lain sikit bersih lah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta rabbana tadi. Subhana rabbiyal aliyyil a'la. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadli wal thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini bukan nak raya je Ustaz. Alah awak ni asal kalau karihal kafirun aja raya. Ini versi kitab Hidayatus Salikin. Pas sembahyang baca ini dulu. Inilah yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kalau kita nak ikut Imam Ghazali, itu amalan Imam Ghazali. Bukan time raya je walau karihal kafirun itu kan. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa buktinya? Itulah kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali lah. Atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur kaifiatnya itu, caranya itu, iaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf, murid Syekh Ahmad Al-Qushashi, Madinah, di dalam kitab yang bernama Umdatul Muhtajin. Ia nakal, ia tulis daripada kebanyakan orang Madinah Ar-Rasul yang semasa dengan dia, yang hidup dengan Rasul lah. Dibacai tiap-tiap sudah sembahyang 5 waktu. Apa dia? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian baru astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaih. Ada orang baca Al-Hayyal, Ustaz, macam mana? Ada dua cara baca. Satu Al-Hayyul Qayyum, yang kedua Al-Hayyal Qayyum. Dua-dua boleh. Kalau Al-Hayya itu maknanya mengikut sifat bagi Al-Azimah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah Al-Azimah, yang Maha Agung. Jadi kalau disambung Ma, Azimah. Jadi kalau huwa dia, yakni Allah Al-Hayya Al-Qayyumah. Tapi boleh juga dibaca Al-Hayyumu Al-Qayyumu. Itu bukan kerana sifat lah, itu lain. Saya lupa, itu kena belajar Arab lah. Tapi dua-duanya betul. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah. Kemudian terus baca, mana tak baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia tak ada di situ. Ini versi kitab ni lah. Itu pun ambil daripada kitab Syekh Abdul Rauf, murid Syekh Ahmad Kushashi Madinah, dalam kitab Umdatul Muhtajin. Ada dalil. Kemudian baca wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu sebenarnya surah Al-Baqarah ayat 163. Kemudian baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255 dalam satu ayat. Kalau tuan-tuan tengok ada berapa wakaf, ada berapa berhenti. Al-Qayyum 1, Naum 2, Al-Ard 3, Bi'idhnih 4, Khalfahum 5, Imasya 6, Wal-Ard 7, Hifzuhuma 8, Al-Azim 9. Ini dipanggil ayat kursi 9 wakaf. 9 wakaf itu antara amalan-amalan bacaan ayat kursi untuk perubatan lah. Syifa perubatan, apa nama ni, halau-halau hantu ke kan. Jadi kalau baca ayat kursi, hantunya tak keluar, hantunya tak lari. Yang pertama mungkin salah tajwid. Hantunya cakap, kau ni belajar tajwid ke tidak? Dia tanya kita balik. Aduh, kau ni baca tak bertajwid, mana aku nak takut, tak takut. Dah bertajwid, aku letak 9 wakaf, 8 je dapat. Kenapa? Biasa wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, mau sambung. Dia tak berhenti. Contohlah contoh. Tak wajib lah berhenti situ, tak wajib. Itu antara cara bacaan 9 wakaf tu. Ini memang diikut berhenti dalam Quran ni. Cumanya kalau kita belajar tajwid, ada berhenti yang lebih baik berhenti, lebih baik tak berhenti. Tapi dalam ilmu perubatan memang 9 wakaf disuruh berhentilah. Baik. Jadi maknanya bacaan-bacaan lepas sembahyang ni
bukan sahaja zikir biasa, ada yang ayat Quran. Satu Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Jadi hendaklah sayugia dibaca dengan bertajwid. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Surah Ali Imran ayat 18 hingga 19. Ini biasa kalau kat surau-surau kampung dia sampai Mul Azizul Hakim je. Inna dina indallahil Islam, lepas tu dia berhenti lah, sambung bacaan lain. Biasa saya ngikut sampai situ je lah. Inna dina indallahil Islam. Dia terus masuk Qulillahumma malikul, kan? Dalam kitab ni sambung sampai habis ayat 19. Kemudian sambung Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Surah Ali Imran ayat 26 hingga 27. Ini kalau tahu artinya lagi bagus. Ya, saya lupa banyak artinya tu kan. Ada rezeki nanti bacalah artinya Setelah itu maka baca olehmu subhanallah 33 kali, dan engkau baca pada akhirnya subhanallah wa bihamdihi. Maka engkau baca alhamdulillah 33 kali, dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Maka baca olehmu Allahu akbar 33 kali atau 34 kali supaya genap 100. Jadi kalau baca satu kali subhanallah banyak kali, ada dua cara lah. Yang pertama subhanallah, 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 berhenti ambil nafas, berhenti ambil nafas. Kalau nak sambung subhanallahi, subhanallahi, subhanallah, macam azan Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi azan ada dalam kitab sebelum tadi dibenarkan apa nama ni, saktah. Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti tanpa ambil nafas. Itu khas untuk azan. Boleh. Kalau apa nama ni, alhamdulillah, ada dua cara juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nak sambung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar. Kalau nak berhenti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau nak sambung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, dan engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumiit. Ada situ wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sambung Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wala yanfa'u dzal jaddi minka jadd wala yanfa'u dzal jiddi minkal jidd. Tak biasa baca tekih lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau Allahumma salli ujungnya wasallim dan wasallam, ikut sollanya, solla jadi wasallam. Kalau solli wasallim. Kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Wasallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Dan baca Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafidhu Ya Syafi Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafidhu Ya Syafi Ya Latifu Ya Wafi Ya Karimu Antallah. Kalau ke surau-surau kampung dia lagukan, tapi bila cek dia punya panjang pendek kurang sikit lah, kurang apa nama, tak ikut lah kan. Setelah itu maka ucap olehmu La ilaha illallah 10 kali. Kemudian maka ucap olehmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin birahmatillahi wa karamih. Setelah itu maka engkau baca doa barang doa yang kau kehendak. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sayogianya hendaklah engkau baca kemudian daripada demikian itu doa Jawami'ul Kawamil, iaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah doanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Panjang sikitlah tu doa dah. Tengok artinya, nanti cari artinya kan. Kemudian maka baca olehmu akan doa yang dipesan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidatina Fatimah, tadi isterinya. Kemudian doa yang diajarkan kepada Fatimah anaknya radhiyallahu anha. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram La ilaha illa ant birahmatika astaghits wa min 'adzabika ahtajir ومن عذابك أستجير لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله ما أصلحت به عبادك الصالحين وأصلح لي, dan perbaikilah bagiku sya'ni, pekerjaanku, kullahu, semuanya, bima, dengan barang yang aslahta, engkau baiki, bihi, dengan dia, ibadakas solihin, hamba-hamba engkau yang soleh. Kemudian maka baca olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Iaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadika biyadi wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaik wala ghaniya aghna minka anni wala ghaniya aghna minka anni Allahumma la tushmit bi aduwi wala tasuk bi sadiqi ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي بذنبي من لا يرحمني.
Tak ada pula artinya. Artinya bagus ni. Nanti kena cari. Kemudian maka olehmu akan doa, baca olehmu akan doa yang kau kehendak daripada doa yang datang daripada Rasulullah SAW dan daripada sahabat dan daripada orang yang soleh-soleh. Nak dapatkan mana? Ada nama satu kitab namanya Al-Azkar Lin Nawawi, kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi. Itu banyak doa-doa daripada hadis, daripada Quran, daripada hadis, doa-doa Rasulullah SAW dan sahabat. Dan daripada orang yang soleh-soleh dahulu, seperti yang tersebut segala doa di dalam Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pun boleh juga doa daripada kitab Ihya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu yang kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu atas 4 bahagi. Kata Imam Ghazali, 1 bahagi membaca segala doa yang datang daripada Rasulullah SAW dan daripada sahabat dan daripada orang yang soleh-soleh itu. Dan 1 bahagi membaca segala tasbih dan zikir dan kau ulang-ulang segala demikian itu dengan tasbihmu. Dan 1 bahagi membaca Al-Quran dan 1 bahagi tafakkur, berfikir dan muraqabah, merapatkan diri dengan Allah lah, mendekatkan diri dengan Allah, hubungan. Maka hendaklah engkau fikirkan akan segala dosamu. Nak fikir apa ni? Fikir dosa yang telah kita buat, ya Allah. Dosa depan orang ramai terang-terangan, dosa sembunyi-sembunyi tak ada orang, dan kesalahanmu dan kejahatanmu dan taksirmu, kekuranganmu pada berbuat ibadat, supaya engkau menjauh daripada segala kejahatan itu serta taubat kepada Allah Ta'ala, dan supaya engkau sungguh-sungguh berbuat ibadat. Dan lagi fikirkan olehmu akan suatu yang mendatangkan bagi yang membawa kepada siksa Allah yang sangat sakit dan murkanya, marahnya yang sangat besar, supaya engkau peliharakan daripada yang demikian itu. Dan engkau qasatkan, niatkan berbuat kebajikan segala muslimin, niat nak buat baik untuk semua Islam. Dan engkau niatkan atas bahawa tiada engkau masyghul, sibuk pada sekalian harimu itu melainkan dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat je macam nak kerja, kerja pun ibadat, ibadat umum. Kalau sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadat khusus. Kerja pun ibadat. Niat nak beribadat sepanjang hari. Ya Allah, aku hari ni nak sibukkan diri dengan ibadat. Ibadat umum pun ibadat. Kerja kan. Dan sayugianya hendaklah bahawa engkau pilih akan segala ibadat itu yang terlebih afdal. Buat ibadat yang terlebih afdal dulu. Dan sayugianya hendaklah engkau fikir akan hampir matimu. Kena fikirkan kematian kita ni hampir. Kenapa hampir? Sebab tak tahu bila-bila hampir lah. Supaya engkau tiada mengenang-enang akan kesukaan dunia dan kekayaannya. Taklah tengok orang kaya tu sakit hati. Sebab masa meninggal dunia itulah baru tahu nilai kekayaan di dunia, nilai kesenangan di dunia. Dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimah. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair. Bersih lain sikit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ini zikirnya lah. Kita baca ni dulu kan. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, 10 kali. Ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ejaan ini fa dengan alif ni terpisah. Baik, 10 kali. Keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, 10 kali.
Kelima, subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Ini bukan bulan puasa Ustaz. Alah awak ni asal subuhun qudusun aja Ramadan tarawih. Boleh 10 kali. Yang keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 10 kali. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Tambah lagi sikit 10 kali. Kelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya wal lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jiddi wa la yanfa'u dzal jiddi minkal jad. Maaf. Wa la yanfa'u dzal jiddi minkal jad. Jadi yang minta maafkan jiddi, ya Allah minta maaf. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Astagfirullahalazim. Ustaz kenapa Ustaz? Penat pindah tak hilang lagi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Allahu akbar. 10 kali. Sekali pun tak lepas tadi. 10 kali. Kalau susah sambil baca, sambil tengok. Kesembilan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Nampak? Salli wa sallim. 10 kali. Ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. 10 kali. Ni masa Ustaz bila nak kerja. Ni kena hari cuti lah. Kalau kerja hari biasa masuk awal ambil hari cuti. Dan ulang-ulang olehmu tiap-tiap satu daripada sekalian zikir dan tasbih dan doa itu dengan 100 kali atau 70 kali atau 10 kali, iaitu sekurang-kurangnya. Tak dapat 100, 70, tak dapat 70, 10 kali. Supaya jadi perhimpunannya itu 100 kali. Bila 10, 10, 10 jadi 100. Dan lazimkan olehmu segala aurat. Aurat tu wirid-wirid. Kalau aurat, ain, waw, ra, ta. Yang ini nama aurat, alif, waw, ra, dan. Alif, waw, ra, alif, dan aurat. Maknanya wirid-wirid. Lazimkan, biasakan wirid-wirid. Aurat ni wirid-wirid. Serta jangan kau berkata dahulu daripada terbit matahari itu. Jangan cakap apa-apa dulu. Kerana tersebut dalam hadis Nabi SAW bahawa yang demikian itu terlebih afdal, terlebih utama daripada memerdekakan 8 sahaya, 8 hamba daripada anak Nabi Allah Ismail. Ya Allah. Yang ini mengucapkan zikir yang tersebut itu kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari, padahal ia tiada berkata-kata, iaitu terlebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada memerdekakan 8 sahaya, yakni hamba daripada anak Nabi Allah Ismail. Ya Allah, besar pahalanya lah. Cuma tak nampak kan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan lah, insya-Allah. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Ini amalan-amalan sunat. Kalau ada amalan wajib, itu dahulukanlah. Contohnya qada sembahyang. Kalau ustaz tak habis qada sembahyang. Modal lain tak ada ustaz, qada sembahyang. Ini peringatan saja. Kalau awak tak ada sembahyang yang fardu yang wajib ni qada, tak apalah. Kan? Peringatan. Sebab apa? Manusia kan lupa. Baik. Jadi tambah lagi amalan. Maka apabila terbit matahari sekira-kira segalah, maka hendaklah kau sembahyang 2 rakaat. Segalah tu macam mana kira? Apa nama ni? 16 minit. Selepas syuruk. Syuruk tu terbit matahari. Syuruk terbit matahari. 16 minit selepas itu segalah tu lebih kurang 16 minit. Itu 4 darjah.
Tinggallah tu 4 darjah. 4 darjah tu 16 minit. Maka masuklah waktu isyraq. Maka dalam sembahyang 2 rakaat dinamakan akan dia sembahyang sunat isyraq tu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syamsi thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin tammatin. Masya-Allah. Artinya barang siapa sembahyang subuh serta berjemaah, kemudian maka duduk ia mengucap zikrullah hingga datang kepada terbit matahari, sampai waktu syuruk. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat sampailah masuk waktu isyraq 16 minit lepas syuruk tu. Nescaya Allah dianugerahi pahalanya baginya seperti pahala haji dan umrah dengan sempurnanya. Masya Allah. Dengan sempurnanya sabda Rasulullah. Pahala dia lah. Tapi aku dah buat haji dah. Zikir je lepas subuh aku dah buat haji dah. Jadi duitnya dah mampu pun dia tak pergi, tak boleh. Dia dari segi pahala, dari segi kewajipan kenalah. Dan sayugianya jangan kau tinggalkan sembahyang subuh serta berjemaah, sekurang-kurangnya 2 orang imam dan makmum. Paling tidak seorang imam, seorang makmum. Kalau boleh jangan tinggalkan sembahyang berjemaah. Jikalau dengan isterinya sekalipun tak sempat di masjid, contohlah sembahyang dengan isteri cuti dengan anak, cuti sembahyang dengan anak. Anak semua perempuan ada dalam sembahyang salam lah. Kalau ada lah, kerana menghasilkan pahala berjemaah itu, pada sembahyang pahala berjemaah tu. Dan kemudian daripada sudah engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq itu, kemudian daripada itu sudah engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq itu. Inilah niat sembahyang isyraq. Usalli sunnatal isyraqi raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada tunai di sembahyang sunat. Maka baca olehmu kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, hingga akhirlah. Yang baca 1 ayat aja. Boleh juga, tak salah. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu akbar rukuk. Boleh juga, dapat juga pahala. Tapi tak sama dengan orang yang baca penuh surah tu. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah baca Qul huwallahu ahad hingga akhir. Yang sempurnalah. Kemudian daripada memberi salam, maka baca olehmu doa ini, doa pas sembahyang isyraq. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wa dfa' anni syarrah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Musa ni doa isyraq doa itu imam baca sembahyang maghrib isyak boleh, tak ada masalah taklah wajib. Ini untuk doa sembahyang isyraq aje, tak mesti Tapi isyraq awak tak baca, imam bacakanlah maghrib isyak contoh kan. Setelah itu maka sembahyangkan pula akan sunat istikharah 2 rakaat. Masuk isyak. Sembahyang sunat istikharah. Baik, nanti kita sambung pada sembahyang sunat istikharah pula. Sembahyang sunat istikharah apa nama ni malam. Ni kan lepas subuh ni. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar dan bermanfaat untuk saya dan perempuan buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.